Allahumma salli ala Muhammad azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syukur kata Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini telah kita sama ramai-ramai ya, menunaikan solat Isyak secara berjemaah disusuli dengan sembahyang tarawih ya. Dan juga witir ya. Dan saya ingat ini kali ketiga saya memberi tazkirah lah pada bulan puasa. Ada surau bulan puasa dia relax, no tazkirah ya. Ada yang buat tazkirah juga sebelum Isyak, ada ramai juga lah ya, yang buat. Maknanya kuliah macam biasa lah, after maghrib kuliah. Tapi jemaah 3 orang je lah. Lepas maghrib maklum lah kan ya? Ada sebahagian kecil lah, sebahagian kecil masih buat tazkirah after witir atau witir. Tengah-tengah ni setahu saya tak ada lah, Allah Ta'ala lah. Memang dilarang lah ya, di Selangor ni dilarang. Adalah alasan yang kita pun tak tahu, tapi tak dibenarkan. Tapi after witir okay lah ya. Ada kebiasaannya masa hanya beberapa minit saja. Kebiasaannya kita beri 30 minit kebiasaannya ya. Saya tak banyaklah minit saya akan ambil insya-Allah taala ya. Baik. Minit yang pertama. Hitunglah kedua, ketiga sampai 30 nanti ya. Baik. Minit yang pertama ya. Kita hari ni puasa hari yang ke-9. Betul tak? 9 ya. Kalau salah cakap salah. Yang ustaz cakap betul belaka. Ya. Sebab ustaz pun manusia juga, ada tersalah. Ya. Maksudnya malam ini kita tarawih untuk malam yang ke-9 ya. Yang ke-10. Esok 10. Jadi kita dah habislah kita kata 10 hari yang pertama bulan Ramadan. Al-Ashrul Awwal. Ya. Mana Pak Imam kita tadi? Tak ada belakang dia. Syekh Imam tu kan. Syekh tahu lah dia bahasa Arab power tu. Al-Ashrul Awwal, the first 10 days. Habis tak? Betul tak? Terpuasa hari Ahad, Senin, Selasa, sehari demi sehari. Tahu-tahu hari ni dah 9 hari dah. Esok dah 10. That means kita dah habis dah 10 hari yang pertama ya. Al-Ashrul Awwal disebutlah bahasa Arab ya. The first 10 days habis dah ya. Sekejap ya. Tapi kok ada orang yang rasa lama, saya tak pasti. Tapi saya Allah Ta'ala rasa sekejap masa tu. Kemudian kita akan masuk 10 yang kedua, the second 10 days. Dia panggil Al-Ashru Thani, Al-Ashru Thani, ataupun disebut juga sebagai Al-Ashrul Awsat, the middle 10. Mana yang pertengahan. Ada 10 yang awal, 10 yang tengah, 10 yang akhir. Hak ni 10 yang tengah nak masuk ni, Al-Ashru Al-Awsat ya. 10 yang pertama, kebiasaan lah ya, masjid dan surau dipenuhi oleh lautan manusia. Lautan awak tak ada sampai lautan. Mana ramai ya. Dan kita dapati biasalah ya, hari ke-5, hari ke-6, hatta hari ke-7 saya dapati ada sedikit penyusutan ya. 10 pertama tak habis lagi ni, tapi dah start susut lah. Hari pertama hari tu tuan-tuan, kalau lambat semayang tepi kolah, tak kira ustaz tak ustaz, nak mari kuliah mari awal sikit ya. Baguslah kita akui sambutan untuk kita ibadah kepada Allah, Ramadan baik, semayang baik.
bagus, ya. Tapi kadang-kadang ada yang tak bagusnya, di mana sepatutnya 10 yang terawal ni biasa-biasa saja. Kerana Ramadan ni tuan-tuan, semakin hujung, dia punya bottom line dia sebenarnya semakin afdal dan semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sepatutnya macam itu. Ataupun sekurang-kurangnya dikekalkan. Tapi kita dapat semakin susuk saya tengok. Walaupun saya tidaklah setiap malam sembahyang di tempat yang sama, tapi kita dapati respons daripada kawan-kawan. Hatta tuan-tuan sendiri tahu ada berlaku sikit penyusutan. Baru 10 yang pertama tu, tak masuk 10 yang kedua lagi. Dan saya percayalah, saya yakin, walaupun muda lagi lah, baru kalau daripada saya memayis dulu, tahu memayis. Dua kuliah saya dia tahu lah apa itu memayis. Memayis ni orang umur 3 tahun kata. Sampai sekarang saya ingat hampir 40 Ramadan dah saya melaluinya. Dan saya lihat daripada saya kecil sampai saya besar, inilah trend yang berlaku di tempat kita. Nah, ini bukan di tempat kita saja. Qardawi tulis buku Fiqhul Ibadah, The Science of Worshipping. Dia sebut dah benda-benda dalam itu. Sebenarnya bukan di tempat kita saja, di mana-mana pun. Trend dia memang macam tu, ya. Baik. Dia Ramadan ni dia tidak sama, ya. Di mana 10 yang terawal bagus, okey, dan Allah Subhanahu Wa Taala pun sebut dalam Quran. Tadi Pak Imam kita baca, ya, surah Al-Baqarah ayat 183. Dalam Quran ni tuan-tuan, ini kita belajar ulum Quran lah. Siapa yang selalu duduk kuliah saya, dia akan biasa. Saya walaupun saya ajar, basically buku saya ajar tu buku sunnah Rasulullah daripada pagi sampai malam. Tapi saya sering masukkan elemen-elemen daripada ilmu-ilmu yang lain. Ulum Quran, benda yang bersabit dengan tafsir, ini pun sama lah. Dalam Quran tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok, sama-sama kita baca Quran tu kan, sebab Quran ni jangan main baca saja. Kata An-Nawawi, "I'lam anna afdalil azkari tilawatul Quran wa anna al-matlub min at-tilawati at-tadabbur." Katanya dalam kitab itu, kitab Al-Azkar ni kitab zikir yang paling standard dalam syarak lah, ya, paling muktamad. Kita nak belajar bagaimana zikir-zikir dalam syarak, belajar buku Al-Azkar Imam Nawawi rahimahullah, ya. Dia kata, ketahuilah olehmu bahawa sebaik-baik zikir adalah baca Quran, tetapi yang dituntut untuk baca Quran ialah memahaminya, menghayati. Tadabbur ni makna memahami dan menghayati. Itulah maksud tadabbur, ya. Jadi bukan sekadar baca saja. Kalau sekadar baca saja, non-Muslim pun boleh baca Quran, ya, sebenarnya. Kita boleh buka YouTube, tekan situ, Yahudi baca Quran. Bukan Yahudi baca Quran saja, Yahudi azan. Dia azan lagi sedap daripada kita azan, ya. Tapi kita tengoklah, sama-sama kita baca tu, tengoklah maksudnya, tengoklah maknanya, bukan sekadar baca saja, ya. Ya. Kalau semayang, Allah Ta'ala sebut scattered away, mana ada dalam hampir setiap surah, awal-awal lah, ya, ada je semayang. Perintah semayang saja Allah Ta'ala sebut 5 kali dalam Quran. Dalam surah Al-Baqarah ada, dalam surah An-Nisa ada, dalam surah An-Nur ada, macam-macam lah, ya. Aqimus salat wa atuz zakat, sekurang-kurangnya 5 kali Allah Ta'ala perintah suruh salat. Tu tak termasuk lagi ayat pasal qiyam. Banyak ayat pasal qiyam, ya. Lepas tu bila kita qiyam, kita kena betul-betul qiyam menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh nak gerak sana, gerak sini. Makruh tu. Dia panggil tidak ada sukun dalam solat. Kita belajar perkara makruh dalam semayang ada 19. Salah satu ialah al-abath. Al-abath ni ialah adamus sukun. Semayang mesti tegak. Bukan tegak, maksudnya tak gerak lah. Bergerak bila ada keperluan saja. Gatai, garu lah, ya. Mas kita sengit nak apa betul kan? Tak apa betul kan lah. Ataupun tak pakai mask lagi, masuk-masuk Allah Akbar. Alamak, aku tak pakai mask lagi.
Dah nak buat macam mana je. Berhenti semayang lah ambil pakai. Tak payah. Sambil semayang ambil emas pakai. Semayang baru. Lebih tu lagi masuk semayang, handphone letak kat depan. Sebelum semayang elok handphone boleh dalam poket. Tak nak semayang letak kat depan. Bunyi pula kering. Saya hari tu tuan-tuan semayang subuh. Baru last Ahad. First day puasa. Ya. First day puasa apa? Last Ahad semalam lah. Semalam ni Ahad lah. Semalam hari ni Senin. Semalam Ahad. Bukan Ahad minggu lepas. Semalam saya subuh kat mana malam? Ada kelas subuh semalam, tak ingat. Tengok semalam pun tak ingat lah. Rupa betul lah. Rakaat pertama sampai rakaat kedua, kering. Belah kanan. Kita main kat belakang, so 4 ke 3 macam tu lah. Elok-elok kuliah subuh, apa satu je. 10 minit, 15 minit cerita pasal handphone je. Al-makruhat fi solat. Unpreferable thing in prayers. Masa semayang, apa benda yang kita tak boleh buat? Bergerak tanpa hajat. Makruh. Unpreferable. Mana amat-amat tidak digalakkan. Tapi kalau ada keperluan, boleh bergerak. Karena Nabi yusalli wal babu alaihi mughlaq. Fajitu fama syahadta fatahadi al-bab thumma raja'a ila musalla. Atau kama qala hadis Aisyah sunnah Abi Daud. Nabi tengah semayang, aku nak masuk rumah, pintu kunci. Nabi berjalan hingga buka pintu kepadaku, kemudian Nabi kembali balik ke tempat solat. Ada hajat, gerak apa masalahnya pun. Tak boleh lebih 3 kali ustaz. Gerak 2 kali. Semayang, handphone kalau duduk dalam poket, ambil, matikan. Kalau duduk kat depan, ambil, matikan. Batal lah solat. Siapa kata batal? Yelah, kita menambah rukun ke, daripada kita qiyam, kita tunduk. Kita bukan tunduk nak sujud, kita tunduk nak ambil handphone. Tak ada masalah sama sekali, ya. Itu dipanggil pergerakan yang dibenarkan lah, ya. Lebih 3 kali batal. Tanpa keperluan makruh, tapi kalau ada keperluan, hukumnya adalah harus, ya. Apa? Baik. Tak masuk ayat qiyam lagi. Kita kenapa saya sebut tadi? Kita kena qiyam ni betul-betul. Kerana qiyam ni kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Seumpama Allah Taala berada di hadapan kita. Idza shalla ahadukum fa innallaha qibala wajhihi. Nabi sebutlah hadis Muslim daripada Jabir bin Samurah. Jika kamu semayang, Allah Taala berada di hadapan. Allah duduk depan kita seketui ke? Tidak. Tapi kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Fala yabsuqanna qibala wajhihi wala ayyaminihi wala ka'ayyasarihi tahta rijlihi al-yusra fa in ajalat bihi batiratun falyakul hakaza thumma lawa ba'dahu ba'dahu. Sebab tu Nabi kata bila kamu semayang, jangan ludah ke hadapan. So kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, jangan ludah belah kanan. Sebelah kanan malaikat duduk, ludah belah kiri. Kemudian tutup dengan kaki kirimu. Inilah konteks masjid Nabi dululah. Pasal masjid Nabi pasir. Siapa aku semayang pakai kasut. Kita kapet, jangan buat pasal pula, duduk dalam kapet. Tapi Nabi ajarlah ada option. Fa in ajalat bihi batiratun fa yaqul hakaza lawa ba'dahu sawfa ba'dahu. Tapi kalau tak boleh, dudahlah dekat dengan bajumu. Kemudian kamu lipat-lipatkanlah dia. Ada orang kata tak boleh ludah dekat lengan baju dan tak boleh lap muka kita dengan lengan baju, menyebabkan kefakiran. Adalah seorang, saya pun personal message kat dia, minta dalil ustaz. Dia pun bagi kulit buku kat saya. Saya kata saya bukan nak kulit buku, saya nak dalil. Tak ada hal seumpama itu. Boleh je, tak ada masalah. Sebaik-baik ada sapu tangan. Sebab Nabi pun ada sapu tangan. Tapi bolehlah guna, apa masalahnya pun. Tak ada kena-mengena. Kalau rumah ada sarang laba-laba, rezeki tak masuk, macam feng shui pula, agama Buddha. Kita tak ada hal seumpama itu. Itu semua bukan datang daripada
ajaran Rasulullah SAW, tapi serapanlah daripada ajaran agama yang lain yang masuk ke dalam Islam melalui beberapa pintu-pintu, dan unfortunately daripada aliran-aliran tertentu. Daripada tasawuf dia masuk daripada al-batiniyah, dan kadang-kadang pergi ke tarekat-tarekat tertentu. Allah Ta'ala. Kunut banyak, qiyam banyak ya. Tak masuk lagi ayat sujud, tak masuk lagi ayat macam-macam ayat ya. Banyak lah category saya sebut tadi. Dia berada di beberapa tempat yang berbeza-beza. Tapi uniknya puasa, ada satu tempat je, itulah dalam surah Al-Baqarah yang dibaca oleh imam kita tadi. Ayat 183, 184, 185, 186, 187, semuanya menyebut tentang perhal puasa secara sekaligus. Daripada awal-awal pensyariatannya, perintahnya, sampailah kepada hal-hal yang paling basic dan fundamental. Hal paling basic lah. Tidaklah semua kekuatan puasa berada dalam ayat berkenaan. Pasal 5 ayat je, apa yang boleh kita dapati keseluruhannya? Mungkinlah. Of course lah, tidak. Bila kita belajar fiqh siyam, the science of fasting, hukum akan puasa, mostly 90% adalah daripada hadis-hadis Nabi SAW dan sunnah baginda, tidak daripada Quran. Quran hanya menyatakan yang paling basic saja ya. Jadi sekaligus Allah Ta'ala sebut tentang puasa dan Ramadan ya. Sukati dia lah, pasal kitab dia kan? Macam kita kata dalam syarak lah, Allah Ta'ala buat begitu. Ada kalanya Islam mementingkan yang paling awal. Kalau ibadah yang paling awal. Kalau waktu yang paling awal. Some circumstances ada. Contoh ibadah mana yang digalakkan ataupun dipentingkan atau diutamakan yang paling awal? 10 Zulhijjah. Ma min ayyamin ahabbu ila Allahi min hadhihi al-ayyam al-ashr. Nabi kata tidak adalah hari yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Macam mana hadis tu? Nabi kata ma min ayyam al-amalu salih fiha ahabbu ila Allah min hadzal ashr ataupun hadhil ashr. Hadis Al-Baihaqi daripada Ibn Abbas. Nabi kata tidak adalah hari yang amalan soleh lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan hari yang 10 ini. Allah Ta'ala pun sebut dalam Quran, wal fajr walayalin ashr. Ashr ni mana 10 lah saya sebut tadi kan. Al-ashrul awal, al-ashrul sani, al-ashrul awsat, 10 yang pertama, 10 yang kedua, 10 yang ketiga. Allah kata wal fajr walayalin ashr, demi waktu fajar dan 10 malam yang pertama. Hadis tadi pun hadis Al-Baihaqi daripada Ibn Abbas, Nabi kata tidak ada suatu hari yang paling disukai oleh Allah amal soleh padanya melainkan 10 hari yang pertama. Bila? Zulhijjah. 1 Zulhijjah, 2 Zulhijjah, 3 Zulhijjah, 4 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah, termasuk hari raya Aidil Adha 10 tu, 9 hari Arafah. Jadi 10 hari ni amat-amat digalakkan kita beribadah kepada Allah. Hatta dalam konteks puasa, ada banyak puasa-puasa yang sunnah. Salah satu ialah berpuasa pada 10 hari terawal bulan Zulhijjah. 9 hari terawal bulan Zulhijjah. 10 tak boleh lah, pasal 10 hari haji. Hari haji haram puasa ya. Jadi daripada 1 Zulhijjah sampai 9 Zulhijjah amat-amat digalakkan kita berpuasa. Mereka orang pergi haji, yang 9 tu tidak digalakkan. Kita sampai 9. Tapi 10 kena stop lah. 10 hari yang disukai oleh ataupun hari disyariatkan Allah Ta'ala juga, tapi tak boleh puasa. Hal lain boleh. Baca Quran ada contoh. Ada awal. Kan? Ada yang pertengahan. Ada juga. I'tikaf umpamanya. Nabi SAW mostly dia i'tikaf di hujung Ramadan. Tapi ada kalanya baginda i'tikaf daripada pertengahan Ramadan. Ada yang tengah juga. Contoh yang tengah puasa 3 hari setiap bulan. Dan itulah puasa awal Rasulullah SAW sebelum difardukan puasa Ramadan. Nabi puasa 3 hari setiap bulan. Sama juga dalam konteks puasa-puasa sunnah yang digalakkan kita puasa selain daripada Isnin Khamis ya. Kita juga digalakkan puasa 3 hari setiap bulan. Dipanggil
fasting on the monthly basis. Puasa hak sebulan sekali. Puasa ni ada hak setahun sekali, ada hak sebulan sekali, ada hak seminggu sekali, ada hak hari-hari. Kan? Nanti belajar bukan fiqh di sini kan. Kalau fiqh lepas fiqh sembahyang, fiqh zakat, masuk fiqh puasa. So nak belajar bab puasa ni sebenarnya satu subjek yang interesting. Baik. Jadi nak cerita tadi 3 hari setiap bulan amat digalakkan. Siapa-siapa yang puasa 3 hari setiap bulan seumpama puasa setahun. Dia panggil siyamud dahri. Siyamu salasati ayyam min kulli syahrin ka siyamid dahri. Nabi SAW sebut 3 hari puasa setiap bulan seumpama puasa setahun. Macam kita puasa Ramadan lah. Lepas puasa Ramadan tambah 6 hari bulan Syawal, jadi 36 hari. Setiap 1 hari 10 hari puasa pahala. Jadi macam 360 hari. Jadi macam setahun lah. Jadi samalah konteks 3 hari setiap bulan. Bila-bila masa kita boleh puasa, di awal bulan boleh, di tengah bulan boleh, di akhir bulan boleh. Tapi yang paling digalakkan di tengah bulan. Ya. Sehingga Nabi SAW sebut kepada Abu Zar dalam Sunan Tirmizi. Nabi kata, "Idza sumtum," bila kamu berpuasa, min kulli syahrin, daripada setiap bulan, fasumu, maka kamu puasalah. Salasata asyrin, arba'ata asyrin, khamsata asyrin. 13, 14, 15. Ulama kita pun namalah puasa ini sebagai saumul bayad, puasa putih. Kalau kita baca buku kan, puasa sunat ni puasa putih. Apa maksud puasa putih? Puasa bulan mengambang lah, 13, 14 dan 15. Ada kalanya awal bulan, ada kalanya akhir tengah bulan, ada kalanya di hujung bulan. Iaitulah bulan Ramadan yang bersabit dengan puasa dan ibadah-ibadah yang lain. 10 yang pertama, okey, sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Ramadan tak sebut awal, tak sebut tengah, tak sebut akhir. Tapi kerana jika dilihat kepada sunnah Rasulullah SAW, Nabi memberi keutamaan pada 10 terakhir bulan Ramadan, the last 10 days. Tapi unfortunately 10 akhir bulan Ramadan ni lah yang kita paling cuai. Ya, betul tak? Waktu ni lah kita lihat masjid dan surau jadi lengang, ya. Semayang jemaah pun jadi macam dulu balik. Tarawih pun dah tak berapa ada dah. Ya. Kalau dulu 20 sak, ujung-ujung dah jadi 2 sak. Untunglah ustaz tak tinggal imam kan. Bilal saja, okey lah kan. Kana Nabi idza dakhala al-ashru al-awakhir min Ramadan qama lailahu wa ayqaza ahlahu wa shadda mizarahu. Ya. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha dalam Sahih Muslim, Nabi bila masuk 10 yang akhir. Banyak hadis 10 akhir ni, tapi saya sebutlah penting-penting ya. Antaranya bila masuk 10 akhir, qama lailahu, Nabi mendirikan malam. Ya. Nabi ni memang tak payah tunggu Ramadan. Lain pada Ramadan pun dia qama lailahu, dia qiyamul lail. Sehingga kadang-kadang tumit Nabi bengkak. Kerana Nabi idza qama min al-lail tawarrama qadamah, kata Mughirah. Nabi ni kadang-kadang qiyamul lail sampai lebam dia punya tumit. Kita tengok tumit kita, lebam ke tak lebam? Patut lebam ni, dah 10 malam dah ni. Lebam apa? Satu rakaat baru 3-4 ayat. Tadi imam baca satu rakaat 1 ayat je tadi tu. 183 je tu Al-Baqarah. Tu pun rasa lamanya lah bila nak rokok-rokok ni. Tahap kita ya. Nabi qiyamul lail all the time ya. Tapi bila Ramadan hujung qama lailahu, kata Aisyah, Nabi qiyamul lail. Tapi macam mana bentuk qiyamul lail Rasulullah SAW? Tak sama. Nabi lebih bersungguh-sungguh sehingga Nabi mengejut ahli keluarganya. Aiqaza ahlahu, dia kejut isteri dia apa semua. Bangun semayang sama-sama. Kalau waktu lain kadang Nabi tak kejut. Time witir Nabi kejut. Nabi bangun semayang. Bila Nabi nak witir, sebab witir kan digalakkan hujung, Nabi kejutlah isteri dia. Tapi bila hujung Nabi tak, Nabi nak qiyamul lail tu Nabi kejut dah. Aiqaza ahlahu. Nabi akan mengejut ahli keluarganya. Ya.
Wa syadda mizarahu, Nabi akan perketatkan ikatan kain sarungnya. Pasal nak semayang banyak ni, saya nak semayang lama. Jadi Nabi bersungguh-sungguh pada waktu itu. Karena Nabi ya'takifu al-ashr awakhir min Ramadan hatta tuwfiya summa takafa min ba'dihi azwaju. Dalam Sahih Muslim kata Aisyah, Nabi SAW bila masuk 10 yang akhir, Nabi i'tikaf. I'tikaf 10 akhir sampai baginda wafat. Saya tanya tuan-tuan, bila difardukan puasa? When? Sejarahnya lah ya, kait sejarah sikit. Tahun kedua Hijriah, bila Nabi pergi ke Madinah. Tahun pertama tak ada, tahun kedua pada bulan Sya'ban, katanya di pertengahan Sya'ban baru turun ayat tadilah imam baca tadi, alladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. 5 ayat tu pun bukan turun sekaligus ya, dia turun beberapa kali tu, dia turun peringkat-peringkat tu. Tapi mula-mula tu waktu lah, ya. Nabi pun berpuasa dan Nabi beriktikaf pada waktu itu sampailah Nabi wafat. Jadi 9 tahun Nabi sempat berpuasa dan melalui Ramadan sampai baginda wafat. Sebab Nabi wafat 10 tahun di Madinah. Jadi tahun kedua sampai tahun ke-10 Nabi sempat berpuasa selama 9 tahun, 9 tahun. Dan Nabi beriktikaf pada waktu itu. Ya. Nabi duduk di masjid pada waktu subuh hari yang ke 30 atau 29, kemudian Nabi tak keluar lagi, duduk je dalam masjid. Nabi hanya keluar pada waktu-waktu yang penting sahaja. Itu kita belajar latihan etikaf tu dalam berpuasa ya. Dan begitu ada hal yang lain ya. Kita digalakkan membanyakkan baca Quran, walaupun saya tak pastilah jika ada nas yang khusus atau spesifik dalam hal ni, tapi tak dinafikan secara amnya 10 yang akhir ni waktu yang kita digalakkan untuk menggandakan lagi ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya, setahun sekali saja, setahun sekali. Jadi kita cuba kebanyakan baca Quran kita, infak dan sedekah kita, dan perkara-perkara baik yang kita lakukan kita cuba gandakan. Tarawih bersama, kalau boleh jangan miss saja 10 yang akhir tu, insya-Allah taala. Dan ibadah-ibadah yang lain, insya-Allah taala. Tadi kita jangan jadi seumpama orang awam yang lain. Di awal dia bersungguh-sungguh, tapi di hujung drop ya. Itu biasalah. Sebab tu kita buat kerja ni jangan ada semangat. Kalau ada semangat, malam pertama tengok selawat. Selawat kena pecah semua. Saya pun tak tahu kenapa kita selawat nak kena kuat-kuat macam tu. Apa kepentingan dia? Harus menguatkan suara ketika zikrullah dengan tujuan-tujuan yang benar, yang betul. Kita nak orang kata apa, adalah waktu-waktu dia mungkin kita nak sedarkan orang, tapi kalau every night duduk jerit-jerit macam tu, saya rasa itu bukan cara yang betul dalam selawat. Relax je, nak selawat okey, tapi relax je. Bila relax, jemaah relax, steady je, tak perlu sampai nak cabut anak tekak kan selawat. Buat ibadah ni tak perlu semangat, buat biasa je ya. Mudah-mudahan insya-Allah taala. Jadi kita jumpalah next kuliah nanti. Saya ingat mungkin bulan Syawal kot, tak tahulah, tak bulan Syawal, after Syawal nanti, dan kita cuba perbaiki lah ya, mudah-mudahan sikit sebanyak amal ibadah kita. Dan akhir sekali yang kita nak ialah Allah Ta'ala terima ibadah kita, maka ikhlaskanlah setiap apa yang kita lakukan kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana apa-apa pun dia kembali kepada al-ikhlas. Sebab itu Imam Nawawi rahimahullah dalam Riyadhus Shalihin bab nombor 1 dia bab mari babul ikhlas, kerana dalam agama itulah yang paling penting sekali. Dan dengan ada keikhlasan, Allah Ta'ala selain pada menerima kebaikan yang kita lakukan, dia akan sentiasa maju kita ke arah yang diredainya, insya-Allah Ta'ala. Jadi saya rasa mungkin setakat itu. Itu baru minit yang pertama tu. Ada 29 minit lagi tu. Ngam-ngam 30 minit. Oh, okey. Ya. Ada tanya apa-apa? Ada soalan? Muslimah ada soalan? Tak ada. Ada nak bantah? Tak ada. Selamat. Aku qauli hadza.
azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup majlis kita pada malam ini dengan tasbih